Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya saya mati Tuan Berkursi, biasa Imam dan Bilal, rezeki semua insya-Allah. Alhamdulillah, syukur Allah Taala. Sejemaah sekalian, malam ini kita insya-Allah kita lihat lagi sikit insya-Allah perkara yang berkaitan dengan diri kita ini untuk kita bawa balik ke tempat yang tidak ada penghujung dia dah. Apa yang penting pada kita ialah iman kita ini kita nak pakai, kita nak guna di hujung nyawa kita. Lepas kita mati itu, iman kita itu bergantunglah apa yang kita bawa. Lepas mati nanti tak ada lah kita nak cah lagi iman kita, tak ada lah. Dia masa untuk kita tingkatkan iman kita iaitu di tempat dunia ni lah, yang bernama ad-dunia ni. Kita bukan macam malaikat. Malaikat iman dia tetap, tak ada masalah. Ada yang rokok, ada yang sujud, ada yang ibadat, ada yang jaga segala-galanya Allah yang Ta'ala suruh. Para Nabi tidak masalah, Allah iman dia meningkat, hari-hari meningkat, makin naik, makin naik. Masalahnya iman kita. Iman kita ini, kata Nabi, yazid wa yanqus. Ada naik, ada bertambah, ada kala turun. Kita takut naik tak banyak, turun banyak. Kalau naik banyak, turun sikit tak apa. Tapi kalau naik banyak, naik sikit, turun banyak, masalah. Sebab kita punya anggota kita ini, dia merujuk pada hati kita. Yang tempat Allah Ta'ala tengok ni, Al-Qalbu tu. Itulah yang tangan akan buat, kaki akan buat, mata akan buat, telinga akan buat, seluruh a'dha semua akan ikut hati tu. Nabi kata dalam tubuh kamu itu ada satu ketul daging. Ada. Kalau dia baik, baiklah seluruh anggota tubuh kamu. Kalau dia fasadat, dia buruk, habis sairu amalu, habis amalan, jadi buruk belaka. Apa dia? Ala wahyal qalbu, hati itu kena jaga. Iman kita berada dalam tuah, tak nampak, tapi itulah yang Allah Ta'ala tengok. Kalau iman kita baik, kalau yazid tinggi, tak masalah. Batu kita jangan duduk di tempat yang boleh mengundang iman kita down, iman kita turun. Jangan buat perkara yang menyebabkan iman kita turun. Jangan lakukan, jangan bersama, jangan buat yang mengundang perkara iman kita turun. Itu masalah. Dalam duduk di masjid, iman kita naik. Duduk di rumah, iman kita naik insya-Allah kalau kena buat. Duduk dekat majlis ilmu, iman kita naik. Duduk bersama para ulama, iman kita naik. Baca Quran, bertasbih, berzikir, bertadarus, bermutalaah, bermuhasabah, apa saja kebaikan, iman kita naik. Tapi kita letak diri kita di tempat yang Allah Ta'ala murkai, ada kalanya tempat itu tak ada masalah. Contoh di pasar ke, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita tak jaga mata kita, tak jaga hati kita, mengundang iman kita turun.
Mata tak jaga, tengok benda yang tidak baik di pasar, di mana-mana, mesra mall ke mana, supermarket, mall mana-mana pun. Mata tak jaga. Tengok benda yang Allah Ta'ala haramkan. Tak? Iman kita turun. Itu kita kena cah balik. Pergi mana-mana pun kita bercakap. Mungkin bercakap benda yang tidak baik, turun be. Itulah yang mengundang perkara yang tidak baik, yang bawa kita ini lemah iman kita. Ada, batulah kita takut nanti nak sampai masa kita nak pakai nanti, iaitu bila Nabi kata fi ayani, bila mana mata nanti dia tengok roh kita keluar. Mata akan tengok mengiringi roh kita keluar daripada jasad kita, ikut ubun-ubun kita. Maksud itulah, detik itulah kita nak pakai iman kita. Imam Hanbali, anak dia Abdullah, dia kata, bapa ayah aku ni kenapa bila orang talqinkan dia sebutlah la ilaha illallah, tapi dia kata tidak. Ni Imam Hanbali ni, imam mazhab ni. Orang talqin, orang bagi tahu dia la ilaha illallah, kul ya syekh la ilaha illallah, dia kata la. Tidak, dia kata. Allah, kenapa ni? Itu tahap dia tu. Bila orang lepas dia reda sikit, orang tanya, ya ayah dia, ya ayah. Anak dia tanya. Orang tanya dia, tadi kenapa biasa orang ajar ayah, orang suruh sebut la ilaha illallah di hujung nyawa. Ayah kata la, kata tidak. Dia kata, wahai anakku, wahai semua sahabatku, tadi bukan aku dengar kamu sahaja yang berkata, tapi aku dengar iblis itu syaitan suruh aku sebut Allah itu dua. Suruh sebut Nabi itu bohong, al-kazib. Ada? Itu yang aku kata la, kata tidak tu. Aku kata na'am, kau kata ya, habis aku. Jadi tahap Imam Hanbali itu kacau, ganggu. Ada? Dia boleh tekih tak apa. Dia ilmu tinggi, iman dia, amal dia kuat. Tapi siapalah kita nak banding dengan Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi? Siapa kita? Nak compare ilmu dia? Lah, jauh. Compare nak banding amalan dia? lah Allah. Tapi kita sama-sama nak mati nanti. Kita bimbang nanti iblis datang, sekali ngap kita dah tergoda, kita habis. Batulah kita kena ingat. Perkara ini bahaya kalau kita tidak ambil. Ada, batulah. Kalau kita tidak mengambil apa benda pengajaran, tidak mengambil berat perkara macam ni, takut-takut nanti bimbang. Batulah semua cuba tak kena. Orang tanya kepada Ibrahim bin Adham, dia kata, ya syekh, ulama, orang besar, imam besar. Dia kata, kenapa doa aku tak makbul? Dia kata. Orang tanya, Ibrahim Adham, dia tanya, kenapa doa aku tak makbul? Orang tanya dia. Dia kata, hai, betul ke? Tak makbul. Aku minta apa pun macam tak jadi. Minta apa macam tak dimakbulkan. Allah Ta'ala tak tunaikan. Apa sebab dia? Apa jawab Ibrahim Adham? Dia kata apa? Dia kata, mungkin kamu kena Allah, tapi kamu tak tunai hak Allah. Dia kata, kamu kena Allah. Allah Rabbuka, Allah Tuhan kamu. Hak Allah kamu tak tunaikan. Allah suruh kamu semayang. Semayang ke tidak? Ada? Pada waktu dia ke? Suruh buat benda baik. Suruh buat apa benda bersama orang-orang yang rokok, bersama orang-orang yang ma'as sabirin, orang sabar.
Ma'as sadiqin, orang sedekah, orang baik-baik, siddiqin. Buat benda ma'ruf. Ada, cegah benda mungkar, kamu buat tak buat, hak Allah Taala suruh. Kamu buat tak buat. Sembahyang pun kamu mungkin lambat. Waktu dah ada dah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu dia dah. Jadi kamu subuh 8.30. Zuhur pukul 4.30. Pukul 4 baru zuhur. Asar nak maghrib baru nak sembahyang. Maghrib orang nak bang isyak baru nak ambil air sembahyang. Isyak dah, isyak qadha lepas subuh esok. Doa tinggi-tinggi tak ada tangan. Allahumma ya Allah. Allahumma aghni wa aghfini ya Allah. Minta kaya. Minta kaya, minta apa, murah rezeki, panjang umur. Tapi Allah Ta'ala suruh kamu tak buat. Tak? Kamu kena Nabi tak? Tak? Kena? Apa Nabi suruh pada kamu? Syarat Nabi itu kamu buat ataupun tidak? Nabi pesan apa pun kamu buat atau tidak? Nabi buat contoh pada kamu ikut ataupun tidak? Jejak langkah ada? Ada? Nabi menangis tengok semua sahabat-sahabat dia bila tak ada seorang Nabi sedih. Sembahyang berjemaah seorang tak ada Nabi sedih. Salman Al-Farisi tak ada. Nabi mana Salman? Aina Salman? La mawjud, tak ada. Jom pergi rumah dia, tanya dia masalah apa. Sahabat sedih, seorang tak ada. Solat berjemaah. Ada. Bermakna apa yang Nabi buat itu ialah syiar Allah. Allah suruh. Jadi apa hak Nabi suruh kita buat tak buat? Nak doa kita makbul? La Allah. Selawat ke Nabi banyak mana kita selawat? Sunnah Nabi banyak mana yang kita buat? Ada? Oh. Nabi baik dengan anak-anak, baik dengan keluarga, baik dengan ahli dia. Kita baik tak dengan ahli kita, keluarga kita? Kita tergajar sepak bini kita, anak kita. Tak kena sunnah. Tak kena Nabi buat. Habis. Semua tu kira banyak. Kamu tahu tak syurga? Tahu. Tapi kamu tak buat amalan ke syurga. Nak doa nak. Kata Ibrahim Adham. Banyak. Kena syurga. Tahu syurga. Tapi kamu buat tak macam nak pergi syurga. Tak ada? Kamu tahu neraka? Tahu? Kamu buat amal nak pergi neraka. Kamu minum arak, kamu berjudi, tikam nombor, buat benda yang haram, bergaul bebas laki perempuan, tukar jantina, tidak tutup aurat. Ada apa benda menukar, apa benda kejadian orang tanam buat, cukur bulu kening, tambah rambut palsu. Habis. Ada itu ini habis. Kamu rasuah, kamu khianat, semua tu menggunakan neraka Allah. Kamu buat. Tapi doa panjang-panjang minta. Bulan apa benda, bulan nisfu Syaban. Tapi perangai buat benda ke arah ke neraka. Oh, minta ini. Itu doa kamu tak makbul. Oh, itu Allah. Ada? Itulah benda. Kita kamu kena muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kau kena muhasabah. Sebelum Allah tanya kamu esok, masa ni duduk dulu. Menung dulu. Lepas sembahyang menung. Nak tidur menung. Ya Allah, aku hari ni 24 jam. Banyak mana buat amal ibadat pada Allah. Dunia banyak ke dunia apa akhirat banyak. Lepas tu kata Imam Al-Ghazali kata, aku heran sungguh manusia, dia kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Aku cukup heran, dia kata, manusia ni dia duk cari amalan, duk cari bekal dia yang dia hidup hanya 60 tahun. Hidup hanya 45 tahun ada kalanya. Dia kerja yang tu. Tapi dia tak cari bekalan yang
Hidup dia nanti lepas mati tak ada limit apa lah. Tak ada mati, tak ada apa. Yang tu dia tak cari bekal. Tapi yang nak hidup dunia, yang dia akan mati, yang akan tinggal ni, dia cari sampai nak mati. Cari sampai tinggal habis amalan dia. Hidup tak lama, 30 mati, 45 mati, 60 mati. Bila mati tinggal. Tapi yang nak bawa sana, nak makan sana, tapi dia tak cari. Imam Ghazali rasa hairan betul manusia, dia kata. Itulah keadaan. Ada, itulah keadaan. Kan? Kita takut yang berlakulah keadaan, insya-Allah. Ada, inilah dia. Sebab itulah Nabi SAW beritahu kita, ada kafai bil mauti mau'izah. Ingat mati itu perkara yang cukup-cukup. Ada benda yang bawa kepada ingat pada akhirat. Nabi suruh. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Sekarang pergi dah ziarah kubur. Kerana itu ada tempat masanya. Ada. Kamu boleh tengok tanah kubur itu ialah, ada, kamu itu daripada turab. Kamu pun tanah. Daripada tanah kamu asal. Tanah kamu akan balik ke tanah. Tengok tanah kubur. Ziarah alam kubur. Ada. Itu keadaan dia. Baik, itulah kita kena ingat bahawa ulama mujahid berkata, tak ada penyakit yang manusia di alaminya malaikat maut ada bersama dia. Sehinggalah jika penyakit terakhir telah bersarang pada diri dia, mereka maut datang seraya berkata, utusan demi utusan datang pada kamu, tapi engkau tak mempedulikan dia. Sekarang ini datang kepada kamu utusan, dia akan memutuskan segala-galanya, katanya Syekh Imam besar Mujahid kata dalam kitab Imam As-Suyuti ni. Dia kata, bila orang tu nak dekat, manusia itu dah kena penyakit, ada penyakit datang keluar, penyakit datang baik, kena penyakit baik. Tapi kalau kena yang last sekali, katanya Imam Mujahid, yang last itu penyakit yang last dah, takkan baik dah. Yang kena yang ni penyakit lutut tak baik. Sakit gaut baik, kecil manis baik, semua baik. Tapi last, yang kena last sekali itu, kalau itu takdir yang last sekali, dia akan bersarang dalam tubuh kita. Pasal itulah malaikat maut datang bersama dengan kita datang. Kita tak tahu. Pada satu yang last sekali penyakit Allah nak bagi. Ada orang sekali datang penyakit habis. Ada orang 4 kali datang, 4 kali masuk hospital, dia baik, yang kelima habis. Pernah buat? Nak beritahunya penyakit itu ialah perkara alamat surat jemputan malaikat maut pada kita. Mereka mau tengok last kali itu dia tahu. Sebab bila jatuh daun sana, daun jatuh di Sidratul Muntaha, yang pokok besar tu. Yang dikatakan kalau kuda seekor 1 km sejam dia lari pun tak akan sampai penghujung dia lagi. Pokok besar banget. Wallahualam. Semua itu ada daun-daun dia, yang ada nama kita. Kalau daun tu jatuh je, malaikat ambil. Malaikat ambil. Beri pada malaikat maut. Yang ini nama dia Haji Mustafa. Ada sini. Minta maaf, contoh. Contoh. Haji Mustafa, contoh. Nama daun jatuh, pop jatuh. Jatuh tu tak terbawah lagi, dia tengah melayang. Melayang. 1 hari lagi dia sampai masa. Malaikat maut dia ulang pergi rumah dia. Tinggal 80 hari. Tinggal 70 hari. Tinggal 50 hari. Hampir-hampir makin lama makin dekat. Malaikat maut tengok. Haji Mustafa duduk tenang pokok pisang. Itu.
Tak apalah, tak lama kau pisang tu, tak lama dah. Tinggal 40 hari. Tinggal 30 hari. Ada? Tinggal 20 hari, pop kena penyakit. Nak kena Allah panggil ni. Kita tak tahu, itu semuanya ilmu Allah. Allah yang aturkan. Allah nak bagi penyakit, 20 hari sakit dia. Kata, Haji Usapa tak pernah sakit tu. Tiba-tiba demam. 2 minggu. Sebelum dia meninggal, demam dia. Demam tak kebah-kebah, demam-demam, tengok makin teruk. Tengok. Tinggal lagi apa benda 14 hari, tinggal lagi 13 hari, malaikat maut standby. Malaikat maut standby dah. Dia tahu dah. Memang dikatakan Nabi sebut bila kita duduk dalam perut mak kita, bila 4 bulan itu dah jadi apa benda berbentuk dah. Allah kata, wahai malaikat, kamu tabulah tanah di atas perut dia, dalam perut mak dia. Itu majas tu nampak tu. Itulah tanah nanti tempat dia akan mati, akan ditanamkan tanah tu. Mana kalau dia mati dekat apa benda sini, mati dekat apa benda binjar ni, cuka dulu tanah itulah yang ada dekat perut dia. Dia kan balik tempat tu juga. Ada macam itulah keadaan dia. Kalau dia mati dekat Kuala Lumpur tu, tanah dia tu kat sana. Tanah kubur dia. Dia nak pergi rumah anak dia. Mana rasa lagi rumah anak dekat Gombok ni. Orang tu tak payah pergi lama. Anak pergi semua nak pergi. Pergi dekat Gombok anak, tiba-tiba demam. Anak bawa hospital HKL. Dia tengok, makin teruk. Hari ketiga, Allah ambil nyawa dia. Apa nak buat? Duduk dekat Cukar ni, mati dekat KL lah. Tanah sana apa nak buat? Tanaman, tanam dia. Kubur dia sana. Itulah keadaan. Jadi bila macam tu, habis. Bila penyakit yang last kali, malaikat maut datang. Inilah dia. Tinggal sikit lagi, tinggal 5 hari, tinggal 4 hari. Itulah keadaan. Itu yang keadaan. Sampai masa dia, sampai dekat dah. Malaikat maut tegur kita, kata, hai fulan, hai fulanah, berapa kali dah malaikat cakap pada kamu, bagi kamu mesej, bagi WhatsApp ke Telegram ke, tak tahulah, supaya berubah. Kamu tak berubah juga. Dia tak berubah lah. Suruh balik akhirat je. Bagi demam, lepas demam, buat pula. Bagi sakit itu sakit ni, 4 kali bagi sakit. Lepas sakit, hello, judi pula. Naik genting, bagi judi pula, contoh. Tekan nombor lagi, lepas baik, buat lagi. Padahal Allah hantar tu supaya apa? Balik bertaubat lah. Dah, lepas tu buat lagi benda tak elok, bomoh lagi. Main bomoh yang tak elok lagi. Oh, jenuh. Ya tak? Orang kata cukup-cukup lah main bomoh tak molek tu. Aku yang main dengan bomoh ni aku lama dah. Tapi itulah keadaan. Itu yang Nabi takut. Ada orang yang buat amal ibadat sampai kata Nabi hampir nak pergi hampir nak ke syurga dah. Tapi ada yang berbalik, jadi tak molek masuk neraka. Apa nak buat? Nabi takut. Ada orang macam tu lah. Ada kadangnya baik sangat dah dia punya amalan dia. Dia molek, dia baik, dia semayang tak tinggal, buat amal ibadat elok, kata Nabi. Amalan syurga, nak ke syurga, lekat sangat dah ke syurga. Amalan dia tu. Tapi last dia nak mati, berubah perangai dia. Allah, Nabi takut. Dia try benda yang tak elok. Dia kata aku berniaga ni tak jadi dia. Dia start. Niaga nasi lemak tepi jalan tak laku dia. Buka kedai nasi kabu tak laku. Padahal dia doa semua. Tiap malam solat hajat, tapi dia mari kecewa tu. Dia orang baik. Mulalah syaitan menggoda dia. Wakil masuk pada orang yang tak baik,
Masuk badan mamat, tak ingat jatuh. Hey, Haji Makno dia kata, cuba try pergi dekat Paka tu. Dia kata, apa hal dia kata? Paka ni ada orang boleh buat kedai tak maju jadi maju. Try. Hak jenis tak laku benda-benda ni, dia boleh buat laku. Tawakal. Tawakal dia tak? Pergi. Dia tak buat perasaan apa pun. Dia ada bagi benda, kamu buat benda tu laku. Ada orang buat dah, laku kedai dia. Kalau iman Haji Makno tu tak kuat, nak serat juga ni. Kalau dia pergi sana, dia tengok benda tu memang tak boleh buat, dia buat juga. Tengok, inilah ni keadaan. Orang yang dah luruh dah, dia boleh gelincir tengah jalan. Ni Nabi takut. Tak? Nak sampai syurga dah, dia boleh berpusing. Dia kata, alang-alang datang, dia teras sekali, pak, kena. Buat syirik pada Allah pula. Kata Tok Bomo, Haji, balik, gantung botol ni depan kedai. Allah macam labu-labi buat pusing. Ambil minyak ni sapu dekat tiang kedai. Sapu dekat nak buka kedai tu, simbuh air saya bagi ni, simbuh air. Pintu kedai belakang tu Haji letak atas kepala kedai. Hak saya bagi ni. Benda jangan tanya dia, jangan tanya. Dia buku warna hitam letak atas kepala kedai. Kepala bunda tu atas berlepas tu je. Okey. Haji Makno tu ikut. Allah ya Rabbi. Lepas dia ikut 2 hari lepas tu, Allah ya Allah. Macam nasi dagang atas tu. Beratur nombor kan. Beratur ambil nombor orang. 5 sehari sampai 1000 datang beratur nak makan kedai Haji Makno. Ya Allah. Kata, Masya Allah, rezeki. Terkena dah dia. Ada. Kita hebat. Tu bomo Paka dia kata. Kalau tak sebab tu bomo Paka aku dah ada gini kata. Tengok habis. Dia orang luruh dah. Dia orang betul dah asal dia. Dah dia boleh melencong, boleh terbalik, berpusing habis. Allah. Tu, ada orang macam tu. Ada. Itu bukan bertawakal, itu cara tu tak salah. Apa yang dia baca, apa yang dia bomo, apa yang dia tiup, takal apa yang dia pakai, apa wasilah yang dia buat. Saya belajar dulu, masa saya belajar dekat Bangi dulu lah, apa benda bersama Darul Syifa Yarham, apa benda Atuk Harudin. Dia kata dah bacaan mesti betul, semuanya ayat Quran. Lain-lain jampi serapah, no. Kalau dengarnya mambang tanah, mambang angin, itu lain. Kalau dengarnya, hei gunung, hei bukit, hei tanah. Seru siapa tu? Seru siapa? Hei nenek, aku nak lalu ni. Nenek mana? Kita ada Allah je. Mana ada nenek? Mana ada atuk? Mana ada? Kita ada Allah. Tawakkatu ala Allah. Kalau jenis ada nenek, ada kebayan, ada rezeki nak lalu ni, itu karuk-maruk belakang. Itulah masalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Tak ada dosa besar syirik. Kena ke Haji Makno tadi habis. Ya Allah. Tengok orang dekat syurga dah. Boleh tergelincir di hujung-hujung dia. Tapi Nabi kata ada orang yang gelincir dah awal-awal. Jenis penyakit, jenis masalah dah maksiat. Tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah pergi masjid, tak kenal Quran, tak kenal selawat, tak kenal, semua tak kenal. Baik dia tak kenal. Dia tak kenal. Memang dia, amalan dia memang nampak ke neraka dah. Ni Nabi kata ni dalam hadis dia. Tetapi hujung nyawa dia boleh berubah. Ada kata Nabi. Duduk main tengah naik ride motor, berlumba motor, pop, accident. Kaki patah, dua-dua patah, duduk hospital.
Ni, Allah nak bagi yahdi may yasha' ni, nak bagi ni. Subuh-subuh dengar rabak. Dia marilah. Subuh dengar rabak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayu dengar. Duk pita Terengganu pula. Masjid Putih ada. Surat tu ada. Angin sejuk. Mari sayu. Subuh-subuh. Tak ada? As-salatu khairum minan naum. Dengar je. Orang lagi mayang-mayang. Dia tengok orang semayang. Ya Allah. Aku siapa dia? Aku ni. Aku orang juga. Aku ni hamba Allah Ta'ala juga ni. Dia tengok orang semayang. Dia subuh tak semayang. 2 hari duduk di hospital. Seminggu tak semayang. Tak pernah semayang dia. Bila orang campur dia hidayah. Dia dengar. Ya Allah. Aku dah semayang. Tapi aku makan nikmat Allah Ta'ala. Dia mari. Dia mari. Tak duduk aku ni makan. Lama ni makan nikmat Allah Ta'ala banyak. Bagi petang siang malam Allah Ta'ala bagi nikmat. Bagi duit, bagi pakat, bagi jawatan, bagi anak, bagi isteri, bagi rumah, bagi kereta. Semua aku dapat. Aku orang yang duit banyak. Dekat bank ada banyak mana duit. Lah poket semua aku ada duit. Tapi hari ni aku kaki tak ada. Selama ni aku tak pernah pergi semayang. Aku tak pernah baca Quran. Hari ni aku. Dia mari dengar. Ya Allah, aku ni ya Allah. Pak, dia mari mengalir air mata dia. Dia mari sebab dah. Allah. Ada. Itulah. Dia nampak masa itulah. Dia berubah. Ada. Dia pun start. Dia tahu aku nak ambil semayang. Mulalah dia. Ada. Kalau dia ada kaki. Kemudian dia mulalah ambil semayang. Semayang. Nak semayang dia. Dia bertaubat. Itulah dia. Dia bertaubat pada Allah. Balik pada Allah. Kalau dia mati, dia bertaubat betul-betul nasuha, syurga dia. Habis. 2. Dia orang ahli neraka pada awal amal dia ke neraka. Tapi hujung nyawa dia berubah jadi baik. Itu Nabi sebut. Allahu Akbar. Jangan main. Kita tengok-tengok orang yang teruk. Dah Allah nak bagi. Macam Ustaz Abid Liu tengok. Rambut pacok. Ustaz Abid Liu segi belakang. Bau retak bawah jambatan. Jenis 3 liang, 4 liang. Jenis top-topeng. Habis lagi belakang. Nak hebat betul dia. Boleh ajak semayang. Boleh ajak semua. Dia boleh beri makan. Boleh semua. Ya Allah. Itulah keadaan. Jadi bila penyakit bersarang belas kali. Bermakna itulah dia. Yang takut. Orang tu tak sedar. Dia habis umur dia. Habis umur yang tak baik. Itulah sekitar. Sebab tu Nabi juga SAW menyebut. Dia berkata kepada Ali, wahai Ali, ada 4 perkara, wahai Ali. Dia kata, ya kalau kamu ada benda 4 perkara ni, dia kata, hati kamu jadi sempit. Hati kamu jadi gelap hati kamu. Tak nampak akhirat. Kamu kalau tak ada hingga benda ni, 4 perkara ni, kamu tak nampak, hati kamu jadi gelap. Apa benda ya Rasulullah? Kata Nabi, utama kata Nabi, jumudul ain. Apa dia? Mata kering kata Nabi. Jumud. Ain, mata ni jenis kering. Maksud dia apa? Maksud dia payah nak menangis, payah nak bertaubat. Dia buat apa? Dia tengok benda pun. Dia tengok orang buat maksiat pun. Dia itu orang ahli maksiat dah. Dia tengok orang mati, tengok orang apa tanah kubur dah. Dia jenis mata kering. Dia tak boleh nak menangis. Dia tak pernah rasa sedih pun. Yang dia itu buat perkara ingkar pada Allah. Dia tak sedih. Itu takut kita. Nabi kata 2 mata. Nanti dia tak menangis di akhirat. 2 mata. 2 mata kata Nabi, dia tak menangis di akhirat. Pertama iaitu mata orang yang berjaga malam, menjaga barisan tentera. Orang tengah berperang. Dia duduk jaga tengah malam.
Jaga, tengok musuh datang. Ikut belakang jaga, tengok. Dia tak tidur malam, duk jaga. Ada. Yang ni, mata ni Allah beri nanti dia tak menangis di akhirat. Oh. Yang kedua, mata mana? Mata yang min khasyiatillah. Mata takut pada Allah. Yang ni tak menangis di akhirat. Takut nak buat benda yang haram. Tak sampai hati guna mata tengok benda maksiat, tak sampai hati. Ya Allah, ni mata kau bagi tapi aku tengok benda tak baik, ya Allah. Kau beri aku tangan, tak sampai hati aku nak buat tangan kau bagi ni, nak ambil haram, rasuah, tak sampai hati, ya Allah. Ni tangan kau ni. Ada. Kau beri aku tangan untuk makan, untuk suap makanan ke mulut aku. Aku yang angkat tangan aku. Aku yang buka mulut aku. Aku yang beri aku tak air liur untuk masuk dalam perut aku. Kau yang bagi semua. Tangan aku tak terangkat kalau kau tak angkat, memang tak terangkat. Mulut aku tak terbuka kalau tak memang tak terbuka mulut aku. Kau semua, ya Allah. Tapi aku tak sampai hati. Tangan ini nak buat benda maksiat, tak sampai hati, ya Allah. Tak sampai hati nak pergi beratur beli nombor ramalan, nombor ekor. Tak sampai hati, ya Allah, nak beli. Hak ni tangan Allah Taala bagi ni, beli nombor ekor 4 keping. Kalau 1,000, 4,000. Kalau menang Melaka, Allah. Apa yang sekeping nombor ekor? Kita tak pernah beli. Ada. Tak tahu apa harga sekeping ni. Telinga ni ada. Tak dapat hati nak dengar benda yang tak baik. Telinga Allah Taala bagi. Kaki. Mulut habis ya. Tak ada. Nak guna yang Allah Taala bagi nak benda yang tak baik, kita ya Allah. Tak tergamak ya Allah nak buat. Kau suruh lain, aku buat lain. Yang ni. Kalau dia buat, dia menangis. Ya Allah, nyesal ya Allah. Hari ni ya Allah, aku dah buat yang kau tak suruh aku buat. Aku buat juga. Guna anggota kau bagi ya Allah. Menangis dia. Itulah mata. Yang Allah Ta'ala haramkan dia esok orang ini dapat azab, dia tak menangis di pada mahsyar. Ya Allah. Pada mahsyar inilah kata ulama nama dia Yaumul Asar. Banyak nama dia. Yaumul Qiyamah, Yaumul Jaza, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hasar. Banyak nama dia. Ha sin ra hasar. Apa dia? Hari penyesalan. Oh, dia juga hari menyesal. Nanti menyesal, awak akan menyesal. Esok manusia akan menyesal. Ya Allah, kenapa aku tak pergi belajar? Menyesal. Kenapa aku tak pergi masjid? Ya Allah, menyesal dia di akhirat. Depan rumah aku je masjid. Depan rumah aku je surah. Orang duk mengajar, orang duk beri ilmu, aku tak pergi. Menyesal dia di akhirat. Menyesal dia. Kenapa aku dulu tak baca Quran banyak-banyak? Menyesal. Kalau ulama yang hukum tak baik, menyesal di akhirat. Kenapa aku hukum benda tak betul? Dia menyesal di akhirat. Menyesal dia. Aku patut bercakap yang benar, tapi dia tak buat benda betul. Menyesal dia. Di akhirat dia menyesal. Oh, habis menyesal. Suami menyesal di akhirat. Kenapa dulu aku tak tunai tanggungjawab aku? Menyesal. Aku tak ajar bini aku. Aku tak ajar anak-anak aku. Aku tak beri nafkah untuk anak atau bini aku. Aku tak bagi ni. Menyesal dia di akhirat. Menangis dia, ya Allah. Orang yang berniaga menyesal di akhirat. Dulu kenapalah aku ni hendak berniaga salah. Menyesal, menangis dia. Kalau aku berniaga betul, dapat banyak pahala. Ni aku berniaga tak betul. Orang tanya ni ubah dia yang bila? Ubah dia yang hari ni. Padahal ubah dia yang 4 hari dah. Dia cakap boh yang menyesal di akhirat. Isteri menyesal di akhirat. Menangis dia. Dulu kenapa aku tak taat pada suami aku? Menyesal dia. Menangis. Kenapa aku tak buat yang ni? Kenapa aku tak buat yang ni? Menyesal dia di akhirat. Allah nak balas, dia tahu tapi dia tak buat. Salah. Itulah dia. Itu nama-nama dia Yaumul Hasar.
Itu tempat orang menyesal. Semua menyesal. Orang tak semayang, menyesal. Orang tak belajar, menyesal. Orang tak pergi masjid, menyesal. Di akhirat, banyaklah pemimpin yang tak pimpin dengan baik, menangis di akhirat. Menangis dia nanti. Ya Allah. Kullukum ra'i. Ada? Kamu semua kan ra'i. Pemimpin. Kenapa pemimpin kamu ni pemimpin tak baik, pemimpin tak betul? Dia buat, dia sedar, esok baru sedar. Menyesal dia, ya Allah, silap aku. Kenapa aku tak pimpin dengan betul orang bawah aku? Allah kata, antara orang yang Allah naungi di akhirat ialah al-imamul adil. Pemimpin yang adil, Allah bagi di akhirat naung di bawah naungan dia. Di bawah payung dia. Orang lain panah belaka. Tapi pemimpin yang adil, Allah payung dia. Orang lain berpeluh-peluh. Tapi al-imamu adil, duk naungan. Tapi yang tak adil, yang buat tak elok, menangis dia di akhirat, menyesal. Ya Allah, silap, dia kata. Kalau aku memimpin dengan baik, tak pecah amanah, tak ada rasuah, pimpin dengan betul, itu balasan dia. Tak ada buat apa dah. Dah mati dah. Banyak. Itulah dia kadang insya-Allah. Kita ni belum mati memanglah. Mati barulah menyesal. Ada orang muda-muda, orang tua muda-muda menyesal. Muda-muda kenapa tak mau pergi masjid? Muda-muda kenapa tak mau pergi belajar? Muda-muda kenapa tak mau pergi apa benda tempat yang baik? Kenapa tak main masjid? Muda-muda nak tunggu tua baru nak pergi. Menyesal kalau dia mati. Ada. Patulah Allah kata Nabi SAW menyebut Allah kasih pada orang yang bertaubat. Tapi Allah kasih pada orang muda-muda yang bertaubat. Oh, Nabi kata dah. Allah sayang sungguh orang bertaubat. Memang Allah sayang. Sebab Allah tak heran kita buat jahat, buat dosa. Memang Allah tak heran. Memang kamu akan buat, kamu lemah. Tapi Allah heran kata Nabi, kamu tak nak bertaubat itu, ya Allah heran sangat. Pelik. Manusia ni dia buat jahat memanglah dia lemah. Tapi heran dia tak mau bertaubat. Ada. Nanti dia akan mati, dia tak mau bertaubat, dia tak mau istighfar pada Allah. Itulah dia keadaan. Ada. Dia buat sedar tak sedar. Dia kita takut. Ada. Yang berlaku, Allah alam insya-Allah. Jadi ada 3 lagi insya-Allah. 2 pertama tadi apa? Jumudul ain, mata kering. Mata kering. Ada. Insya-Allah. Jadi tak ada masalah. Last sekali insya-Allah. Yang kedua, last sekali. Qasawatul qalbi. Yang ni last sekali kata Nabi, hati kerah. Kerah hati. Pergilah mana-mana tempat yang orang benda ingat akhirat ni, tak ingat juga ada akhirat. Dia busuk mayat dah, busuk keranda, bawa mayat lagi benda tanah kubur. Lepas ambil habis tanah mayat, lepas tu judi pula. Dia tak rasa menyesal, dia tak rasa sedih. Hati dia keras sungguh. Dia tukang gali kubur, dia tukang apa benda tanam waktu mayat dalam tu. Tapi lepas tanam balik belaka, dah kembali pula buat buruk pula. Dia tak rasa. Hati dia keras yang ni. Inilah yang diberikan takut ini berlaku, kamu jadi orang yang sedih. Tak menguntungkan kamu. Wallahualam insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah pada malam insya-Allah. Kalau hati kita keras, memang Nabi kata hati kamu ni memang cepat, memang macam air dengan besi, kata Nabi. Macam mana kakak sahabat kata, kita nak lembutkan Rasulullah? 2 perkara kata Nabi, iaitu banyak baca Quran, yang kedua banyak ingat mati. Yang ni boleh lembut hati kamu. Wallahualam insya-Allah. Wallahualam. Okey. Cukup pada insya-Allah, sambung lagi pada lain kali insya-Allah. Ada 2 lagi, wallahualam masa lain pula. Itulah dia sebagai ambil pengajaran, sebagai ambil itu masya-Allah yang baik. Kita daripada Allah Ta'ala. Dia tidak baik, dia tak sempurna semua daripada saya. Allah maaf, baik jika dia tersabar. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا كريم